Salam sejahtera dan salam seraku sayang bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Kerajaan Sarawak akan menjalankan satu kajian yang holistik bagi mengkaji tahap kemiskinan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Turut Datuk Abang Openg berkata, Unit Perancang Ekonomi Sarawak EPU akan bertanggungjawab untuk membuat kajian sekaligus mengukur kadar kemiskinan di negeri ini. Menurut beliau, kadar kemiskinan akan diukur melalui aset yang ada dan bukannya hanya berdasarkan statistik semata-mata. Kerana mesin tegar ni memang ada, tetapi secara average kita hendaklah measure kemiskinan melalui aset yang ada. Di negeri Sarawak, kita alhamdulillah banyak masyarakat kita mempunyai harta aset seperti tanah seumpamanya. Dan mereka yang mempunyai tanah ini juga dikategorikan sebagai miskin. Maka kita bezalah miskin ini. Memang dari sudut aset dia ada harta, tapi dia miskin dari sudut ilmu. To monetize the asset. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim di Pekarangan Pusat Khidmat Dun Setakan Kota Semarahan pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata kajian secara menyeluruh akan dilakukan oleh pihak profesional. Beliau menambah perkara tersebut telah dibincangkan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya dah bincang kepada Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi, hendaklah kita buat kajian yang holistik secara ekonomi. Dan kalaulah mereka ni katakan miskin, mereka hendaklah dalam ikasih. Kalau dia ada harta, mesti keluar daripada ikasih. Kerana mereka berasaskan kepada ikasih. Dan kita ikasih masih ada sana, kalau tak dia tak ada dapat pendapatan daripada ikasih itu allowance. Jadi kalau kita nak kaji kemiskinan, kita mau tak mau buat kajian yang impartial, profesional, supaya kita tahu betulkah tidak dia miskin. Kalau dia miskin, apakah tindakan kita untuk mengurangkan kemiskinan. Sementara itu, Premier Sarawak menyeru agar Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) bahagian Sarawak melaksanakan aktiviti dalam menangani masalah sosial bagi membantu kerajaan membentuk masyarakat madani. Beliau berkata, PERKIM perlu bersama memainkan peranan dalam usaha kerajaan membentuk sebuah masyarakat madani yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia. Dalam melaksanakan program dan aktiviti dakwah dan pendidikan, PERKIM hendaklah berusaha menangani isu-isu yang berkaitan seperti keruntuhan akhlak, gejala sosial dan budaya yang tidak beretika. Sebagai sebuah NGO yang mendampingi masyarakat, PERKIM juga boleh membantu untuk menangani isu berkaitan dengan kemiskinan. Walaupun berbagai program dan aktiviti telah diusahakan selama ini. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rabai semasa Majlis Makan Malam Sempena Pelancaran Buku dan Pelan Hala 7 PERKIM bahagian Sarawak di Sibu pada Sabtu. Premier Sarawak juga menggesa PERKIM untuk melaksanakan program secara holistik yang melibatkan semua sektor termasuk bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Aktiviti dakwah dan pendidikan boleh dilaksanakan bersama dan diselitkan dengan aktiviti kebajikan dan riadah untuk menarik penyertaan ahli di kalangan golongan muda dan juga warga emas. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada PERKIM kerana berjaya menyediakan Pelan Hala 7 strategik bagi tempoh 2022 sehingga 2027 dan percaya pelan strategik ini mampu menangani masalah-masalah sosial melalui pelaksanaan program dan aktiviti PERKIM di masa hadapan. Dalam pada itu, turut berlangsung pelancaran buku PERKIM Sarawak 1989-2022 dan buku Hala 7 2023-2027 yang disaksikan oleh Wakil 21 Cawangan PERKIM seluruh Sarawak.
Pada malam Sabtu pula, Datuk Parti Tan Sri Abang Zuhairi berkunjung ke kediaman pengurusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Datuk Ahmad Abdul Aziz Datuk Hussein sepenuh Aidilfitri Hari ke-8. Beliau bersama isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang tiba kira-kira jam 7.22 malam. Ketibaan mereka disambut mesra oleh Tan Sri Datuk Ahmad Abdul Aziz dan isteri Puan Sri Datin Ahmad Nur Ashima Aziz serta keluarga. Selain itu, majlis itu turut dimeriahkan dengan kehadiran tetamu-tetamu jemputan dan mereka disajikan dengan pelbagai jenis juadah makanan. Laporan seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Embas berhasrat untuk meneruskan program pengukuran tanah hak adat NCR Bumiputera yang dilaksanakan oleh penduduk Rumah Panjang sendiri setelah dilatih oleh Jabatan Tanah dan Survey JTS dengan cara menggunakan alat GPS. Ia selepas beliau melihat perkembangan positif projek perintis ini dan mahu meneruskannya dengan kaedah sama di komuniti lain. Menurutnya, projek perintis yang merupakan cetusan idea beliau sendiri melibatkan 6 buah rumah panjang iaitu Nangga Paun, Lubuk Kelampu, Penom, Senunuk, Danau dan Nangga Bong sedang giat berjalan sejak dimulakan pada tahun lalu. Beliau berkata demikian semasa program Sembang Santai bersama wakil-wakil penduduk Ranting Paku, Anyut, Kubal Ulu, Kubal Tengah dan Kubal Ili di Betong pada Jumaat. Antara topik yang menjadi tumpuan pada perjumpaan itu adalah berkaitan inisiatif pengukuran tanah NCR dari Seksyen 6 kepemilikan individu di bawah Seksyen 18. Difahamkan beberapa lot tanah sudah di dalam proses pengesahan oleh pihak JTS. Sehubungan itu, Datuk Ahmad Douglas yang juga Adun Bukit Saban menyeru semua ketua kaum dan pemimpin parti di peringkat akar umbi dari Ranting Anyut, Ranting Kubal Ulu, Ranting Kubal Tengah dan Ranting Kubal Ili untuk berbincang dengan komuniti masing-masing berkaitan perkara ini. Ke perkembangan berikutnya, Kerajaan Sarawak terus memberikan tumpuan terhadap kualiti pendidikan di negeri ini untuk melahirkan lebih banyak tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata Sarawak bakal muncul sebagai negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 dengan berteraskan pembangunan teknologi. Justru itu katanya Sarawak memerlukan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan pelbagai industri teknologi, kejuruteraan dan sains. As you're all aware, the Australian government has a strategic plan for this post-COVID. That is, our government, Australian government, has a plan to develop Sarawak into a high-income society by the year 2030. And to do so, we need a lot of talents. We need a lot of knowledge and skilled workers, as I emphasized just now. Beliau berkata demikian dalam program The Great Escape Camp 2023 di Miri pada Sabtu. Menurut Adun Senadin itu, dengan adanya tenaga kerja itu, ia dapat membantu dalam memanfaatkan sumber yang ada di negeri ini. Datuk Seri Lee menambah penyediaan fasiliti pendidikan di bawah Kerajaan Sarawak seperti Universiti Curtin, Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu, College Universiti ICAT serta Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex membuktikan usaha ke arah itu. Manakala sebanyak 125 menara komunikasi pintar akan beroperasi sepenuhnya di seluruh Sarawak menjelang Jun ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi berkata, setakat 22 April lalu, sebanyak 70 daripada 600 menara sudah dilengkapi dengan peralatan teknologi perkongsian pemancar Multi-Operator Core Network MOCN. Ujarnya, sebanyak 55 menara lagi akan dipasang dengan peralatan sama dalam tempoh sebulan bagi membolehkan kebanyakan kawasan memperoleh liputan komunikasi dan jaringan internet secepat mungkin. Jadi maknanya proses ini masih berjalan pada masa sekarang, and at the same time apa yang dilakukan oleh MC pun is also ongoing. Misalnya melalui program Jendela, it is also ongoing. So hopefully we would be able to increase internet connectivity statewide as soon as possible. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media semasa Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Menjelas lanjut, Datuk Julahi memberitahu Sarawak memerlukan sebanyak 7,000 menara komunikasi untuk dibina di seluruh negeri ini.
Menurutnya, sehingga kini lebih 3,500 menara sudah dibina dan kementeriannya akan sentiasa mempertingkat dan menaik taraf menara-menara tersebut sehingga kadar liputan internet menyeluruh di Sarawak. Paparan selanjutnya, sikap toleransi penduduk berbilang kaum di negeri ini yang tidak berebut jawatan maupun kuasa merupakan keunikan di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Dato' Abdullah Saidul berkata, ia bertambah unik lagi apabila rakyat pelbagai kaum dan agama hidup dalam suasana harmoni dengan turut bersama meraihkan sesuatu perayaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa Majlis Ramah Tamah Aidilfitri tahun 2023, Anjuran Pusat Khidmat Dun Semop di Dewan Tanjung Budong, Bintango pada Sabtu. Dalam masa sama, Dato' Abdullah yang juga Adun Semop turut menyeru kepada semua hadirin agar sentiasa menjaga kebersihan diri pada setiap masa dan jika mendapati terdapat simptom COVID-19 harus terus mendapatkan rawatan perubatan. Sementara itu, beliau menjelaskan pembinaan Dewan Tanjung Budong Bintango adalah atas usaha permohonan dari Allahyarham Ketua Kaum Daulah Narudin dan cadangan untuk menaik taraf prasarana Dewan serta permohonan pembinaan masjid oleh para penduduk Tanjung Budong Bintango. Dalam majlis tersebut, Dato' Abdullah telah menyerahkan sijil cenderamata dan bingkai gambar kenangan Ketua Kaum Allahyarham Daulah Narudin yang telah meninggal dunia baru-baru ini kepada isteri beliau. Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Tanjung Budong Bintango mendapat sambutan yang amat baik dari penduduk setempat dengan persembahan nyanyian, pocor-pocor, pakaian terkemas lelaki dan perempuan, cabutan bertuah dan agihan duit raya kepada kanak-kanak oleh Dato' Abdullah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal.kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan kemeriahan Majlis Rumah Terbuka Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim di Pekarangan Pusat Khidmat Dun Setakan Kota Semerahan pada Sabtu. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.